Okey, saya bersama aku Beluncah. Kali ni aku nak cerita kepada saya satu kisah seram yang berlaku di Indonesia. Kisah ni menjadi legenda di kampung tersebut tentang empat orang pemuda yang mencari cengkerik di sebuah pergunungan. Tanpa membuang masa, kita teruskan kepada cerita kita. Kisahnya bermula, ada empat orang sahabat yang bernama Umar, Udin dan dua orang sahabat dia yang lain. Dia berbincang untuk mencari cengkerik di sebuah gunung pendalaman di Indonesia. Sampai sahaja di gunung tersebut, dia berpecah. Umar pergi ke jalan ni, Udin pergi ke jalan ni, dan dua orang sahabat dia lagi pergi ke jalan masing-masing. Umar dan Udin ni, kedudukan dia tidak berapa jauh sampai dia boleh bertatapan mata. Untuk pengetahuan kalau ni sebagai pemburu cengkerik, kena menggunakan banyak deria telinga. Nak jadi ke cerita, masa tu Umar terdengar suara perempuan menangis. Suara tu sangat nyaring tau, sampai ke Umar ni mengikuti suara perempuan tu. Oleh kerana kedudukan Udin dan Umar ni tidak begitu jauh, Udin nampak Umar pergi ke jalan satu jalan ni merupakan macam satu lorong lagu tu. Selepas Udin tengok, Udin kata mungkin Umar ni dia jumpa cengkerik dia dah. Lepas Umar masuk daripada satu lorong tu yang bersemak samun, Umar tubik saja daripada lorong tu. Kondisi Umar sangat teruk. Kondisi Umar seakhir-akhir macam nak demam dan sakit sendi dan banyak lagi lah. Macam dia sakit sangat tau. Lepas tu Udin tengok Umar ni dalam keadaan kondisi teruk ni. Udin panggil dua orang sahabat dia yang lain untuk balik. Selepas berkumpul empat orang sahabat, Umar, Udin dan dua orang sahabat tu, dia pun balik. Umar balik ke rumah Umar, Udin balik ke rumah Udin, dan dua orang sahabat dia ni balik ke rumah masing-masing. Pada satu malam yang sama, Umar terdengar suara perempuan menangis di rumah dia. Suara tu sangat kuat sampai Umar terjaga daripada tidur. Tapi suara tu walaupun dia kuat, dia tidak terdengar oleh bini dia. Bini dia tak dengar suara tina tiak. Umar tanya kepada bini dia, awak ada dengar ke suara tina tiak ni? Bini dia kata tak ada dengar. Lepas tu Umar ni mengabaikan sahaja. Sampailah malam seterusnya, suara tina tu kembali lagi menangis dengan kuat. Tapi suara ni didengar oleh bini Umar. Umar tanya kepada bini dia, awak dengar tak suara tina ni? Bini dia kata dengar. Suara siapa ni? Umar kata, yang suara tina ni lah yang saya dengar ketika di pergunungan tu. Dia kata mungkin suara orang bunyi deh. Mungkin cengkerik yang habis ambil deh. Dia pun mengabaikan lagi. Masuk malam yang ketiga, suara tu semakin kuat sampai terdengar oleh jiran dia. Jiran dia Udin sendiri. Udin terdengar suara tina tiak. Dia pun kata kepada Umar, Umar, aku dengar suara tina tiak lah. Tapi suara tina tiak ni tidak diketahui punca dia. Nak kata bunyi suara daripada sana, tidak. Daripada sini pun tidak. Umar kata suara tina ni lah yang aku dengar di pergunungan gitu. Umar pun rasa kata, mu ada ambil bagi dia ke? Mu ada ambil cengkerik dia ke? Mungkinlah cengkerik tu cengkerik ala bunyi gitulah. Udin kata. Umar kata tak ada, aku tak ada ambil ke apa. Dan masuk malam yang keempat, suara tina tiak tu semakin kuat sampai terdengar di seluruh kampung. Seluruh kampung dengar suara tina tiak ni. Tapi di kampung tersebut ada seorang ustaz. Ustaz ni lah yang nak menyelesaikan masalah tina tiak ni. Jadi ustaz ni panggil tina yang tiak ni, makhluk gaib yang tiak ni masuk ke dalam tubuh Umar. Jadi ustaz tu lah berkomunikasi dengan makhluk tu dalam tubuh Umar. Selepas dia berkomunikasi ke apa, ustaz tu tiba-tiba kata ke Umar, Umar, awak kena kembali ke barang yang awak ambil dalam ketika berada di pergunungan tu. Umar pun pelik, apa yang saya ambil? Tina tu rakyat yang awak ada ambil pokok bunga. Pokok bunga tu lah yang merupakan nyawa tina tu. Umar pun terkejut. Memang sungguh, memang Umar ada ambil pokok bunga.
Pokok bunga tu sangat cantik sampai memikat hati dia, dan Umar buat kelik. Masa Umar buat kelik tu, masa Umar petik saja pokok bunga tu, tubuh Umar jadi sakit dan dia berasa nak demam. Seperti yang dikatakan oleh perempuan tu, pokok itulah yang menjadi nyawa dia. Jadi kena pulangkan ke tempat asal dia. Selepas dia pulangkan pokok bunga tu, situasi di kampung tu menjadi tenang balik. Dan begitulah kisah di pergunungan itu. Kita kalau berada di pergunungan, kita tidak boleh mengambil barang sesuka hati. Mungkin ada nyawa makhluk gaib di situ. Okey, memandangkan waktu masih awal lagi, jadi aku nak cerita satu kisah benar dan misteri yang berlaku kepada seorang pemuda ni. Kita letak nama pemuda dia Rizki. Rizki seorang yang suka mendaki dan suka berkemah. Nak jadi ke cerita, Rizki nak mendaki Gunung Guntur di Garut, Indonesia. Dia mendaki berseorangan, tak ada saya dia. Pada waktu pagi, dia sampai di checkpoint yang pertama. Di gunung tu ada 4 checkpoint. Jadi Rizki sampai di checkpoint yang pertama pada waktu pagi. Sangkaan rezekinya, dia akan sampai di checkpoint yang keempat, iaitu checkpoint yang terakhir pada waktu senja. Jadi dia bolehlah menikmati matahari terbenam sambil meminum kopi dan mendirikan kemah. Dia pun berehat sebentar di checkpoint yang pertama. Selepas tu, dia pun teruskan mendaki dan terus mendaki sampailah waktu senja. Tapi sangkaan dia meleset. Sampai sahaja waktu senja, dia baru berada di checkpoint yang ketiga. Oleh sebab waktu senja, dia perlu mendirikan kemah. Dia tidak boleh melanjutkan perjalanan dia ke checkpoint yang keempat sebab dia berseorangan. Jadi dia kena mendirikan kemah. Dia tengok di kawasan sekeliling dia untuk mencari kawasan landai. Jadi sesuai untuk mendirikan kemah. Lalu dia nampak satu kawasan landai dan dia mendirikan kemah. Aktiviti seterusnya adalah mencari kayu api untuk membuat unggun api. Jadi disebabkan dia berseorangan, dia tidak boleh bergerak sesuka hati dia. Okey, jadi dia buat satu cara, iaitu dia akan mengambil satu arah jalan sahaja daripada kemah dia. Okey, dia mengambil satu arah jalan dan dia perlu mengira tapak kaki dia. Dia perlu mengira langkah kaki dia, maksudnya. Dia mengira 1, 2, 3. Dia nampak kayu api, dia ambil. Dan 3, 4, 5, 6. Dia nampak kayu api, dia ambil. Dia tidak memusingkan badan dia sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Sikit pun dia tak pusing. Sampailah dia jalan straight. Sampailah dia kumpul banyak kayu api. Dan selepas tu, dia pusing badan dia 180 darjah, maksudnya daripada depan ke belakang. Selepas tu, dia sambung berjalan pulang. Dia jalan dan dia kira langkah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia tengok persekitaran dia nampak sama macam dia lalu tadi. Sampailah dia jalan. Sampailah di langkah terakhir dia. Tapi yang mengejutkan dia, di langkah terakhir tu, dia tidak nampak kemah dia. Dia nampak di persekitaran dia. Dia tengok di persekitaran dia tak ada langsung kemah dia. Dia pun mulai panik dah. Dia pun membuat satu cara lagi, iaitu dia buat satu checkpoint untuk diri dia. Dia tanda tempat dia. Dia tanda apa semua dengan kayu yang dia ambil tadi. Dia pun mencari kemah dia tidak berapa jauh daripada checkpoint yang dia buat tadi. Dia cari. Dan malangnya dia jatuh lubang yang sedalam 1 meter. Dia pun mulai panik dah. Dia berdoa supaya ditemukan kemah dia. Dia pun tubik sahaja daripada lubang dia. Dia tengok ada sebuah kemah, iaitu kemah dia. Dia pun bersyukurlah. Dia pun masuk dalam kemah. Dia pun tengok je. Rupa-rupanya dia telah tersesat dalam hutan tu selama 1 jam. Dia pun pelik. Rasanya yang dia ni tersesat dalam sekitar 20 minit atau 30 minit sahaja. Tapi kenapa dia tengok di J, dia sudah tersesat selama 1 jam. Dia pun terfikir macam mana dia boleh tersesat tadi. Padahal persekitaran nampak sama dan langkah kaki dia pun sama. Dia tak buat sebarang spekulasi apa malam ni. Dia nak tidur saja. Sampai saja keesokan pagi, dia pun kemah kemah apa.
dia nak cari tahu ke manakah dia pergi semalam. Selepas dia cari tahu, rupanya dia berjalan semakin jauh daripada kemah. Dan dia pun tak faham macam mana dia jatuh daripada lubang. Selepas jatuh daripada lubang, dia nampak kemah dia. Okey, itu saja untuk kisah kali ini. Aku harap korang santai dan enjoy. Terima kasih kepada korang yang komen untuk memperbaiki audio. Dan jangan lupa tekan butang like dan subscribe dan enjoy.